Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa ila jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat syai'un lillah lahumul Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulih al-amin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita panjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kepada Allah Ta'ala dipertemukan pada malam ini untuk meneruskan usaha kita bersama-sama bermuzakarah, berbincang mengenai ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk dijadikan panduan dan amalan dalam kehidupan kita. Pada malam ini, sebelum kita meneruskan perbincangan berkenaan 40 hadis amalan yang sedikit namun pahala berganda, izinkanlah untuk kita sama-sama mengambil suatu peringatan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Saya mengambil satu hadis dalam kitab hadis 40, hadis penawar hati yang diberikan judul merampas sebilah kayu miswak boleh membawa padah. Jadi hadis ini begitu ketat, begitu penting, yang membicarakan soal integriti, soal amanah, tidak mengambil hak orang lain. Sempena dengan baru-baru ini kita telah menunaikan kewajipan masing-masing untuk memilih kepimpinan negara melalui sistem demokrasi berparlimen di negara kita, maka tidak rugi untuk kita sama-sama mengingatkan panduan agama kita berkenaan dengan soal integriti, soal mengambil hak orang lain. Ini merupakan sesuatu yang sangat ditegah dalam Islam. Baik, di sini dikemukakan dua buah hadis, kedua-duanya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita lihat hadis yang pertama, an Abi Umamah Iyas ibn Tha'labah al-Harithi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man iqtata'a haqqa mri'in muslimin bi yaminihi faqad awjaballahu lahu an-nar wa harrama 'alaihi al-jannah faqala rajul wa in kana shay'an yasiran ya Rasulullah faqala wa in qadiban min arak. Rawahu Muslim. Hadis yang seterusnya, وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا فلان شهيد وفلان شهيد حتى مروا على رجل فقالوا فلان شهيد فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة. رواه مسلم. Baik, terjemahan untuk hadis yang pertama daripada Abu Umamah bin Iyas bin Tha'labah al-Harithi radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang mengambil hak milik seseorang Islam dengan sumpahnya, iaitu dia mengambil secara paksa ataupun merampas, maka Allah Subhanahu Wa Taala telah mewajibkan neraka baginya dan telah mengharamkan syurga untuk dimasukinya. Kemudian ada seseorang lelaki yang bertanya, kalau hanya barang yang sangat sedikit? Nabi menjawab, walaupun hanya setangkai kayu arak, kayu yang digunakan untuk bersiwak. Itu hadis yang pertama yang menunjukkan bahawa jikalau kita mengambil harta milik orang lain secara paksa, bukan harta milik kita, maka ancaman azab neraka ini telah dinyatakan dan diharamkan untuk masuk ke dalam syurga. Dan ditanya kepada Nabi, walaupun kadarnya sedikit, walaupun sekadar kayu yang digunakan untuk bersiwak, maka itu pun telah menyebabkan seseorang itu boleh dimasukkan ke dalam neraka. Apatah lagi kalau lebih nilainya daripada kayu siwak tersebut. Hari ini kayu siwak kalau kita cari dalam Shopee mungkin harganya rendah daripada RM10, ada yang belasan ringgit. Jadi itu memberikan gambaran kepada kita walaupun sedikit maka kena beri perhatian. Yang terutamanya kadang-kadang dalam masyarakat kita benda-benda kecil macam ni kita tak perasan. Contohnya kita pergi ke surau ke masjid ke, kita nampak slipper tu macam cantik je, kita ambil terus. Salah tu jangan kita buat perangai macam tu. Jadi kena berhati-hati, kena kita pupuk nilai integriti itu
bermula daripada kita sendiri saja. Bukan masuk kata time dekat pilihan raya saja kita berkempen. Kita serang parti sana parti sini, mempromosikan integriti apa semua. Tak. Benda ni perlu dilaksanakan pada segenap lapisan. Bukan sekadar orang politik saja. Kita sama juga ya. Kita mulakan dengan diri kita dan sepanjang hayat. Bukan bermusim 5 tahun sekali. Tak. Kita kena jadikan budaya kita sepanjang hayat kita, insya-Allah. Baik, seterusnya hadis yang kedua yang turut diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang maksudnya ialah setelah selesai peperangan Khaybar, ada segolongan di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menghadap kepada beliau. Kemudian mereka berkata, si fulan itu mati syahid, si fulan itu mati syahid. Sehingga akhirnya mereka menyebutkan nama seorang lelaki, lalu mereka berkata, si fulan itu juga mati syahid. Lalu Nabi SAW bersabda, tidak, sama sekali tidak. Fulan itu saya lihat dimasukkan ke dalam api neraka kerana menyembunyikan sehelai selendang atau syak perawi hadis sehelai baju kurung yang diambil daripada harta rampasan. Baik, sedikit keterangan tentang hadis ini. Islam melarang sesiapa sahaja daripada mengambil hak milik orang lain tanpa kebenaran daripada tuan yang memiliki harta tersebut. Jadi kita kena berikan perhatian. Bahkan ya, dalam Islam diajarkan tentang fiqh muamalat ya, bagaimana transaksi ya, harta dalam jual beli, hutang piutang ya, dan sebagainya, kena ada jelas siapakah yang terlibat dan pemilikan harta tersebut. Jadi lebih-lebih lagi ya, kalau kita abuse perkara ini, maka kita risau azab yang menanti kepada mereka yang tidak amanah, tidak jujur. Okey, baik. Jadi itu secara granularnya ya. Walaupun nilai itu kecil, tetapi dalam Islam perkara tersebut tetap tegas ya. Jadi lebih-lebih lagi lah kalau nilaian itu ratusan ribu, jutaan dan lebih-lebih lagi ya. Baik. Kemudian di sini juga ya, kalau kita nak lihat pada skala yang lebih besar ya, lebih-lebih lagi lah ya, kalau melibatkan dah pegang kuasa kan ya, banyak sogokan yang ada, maka lagi beratlah ujian tersebut untuk kita hadapi. Baik, mudah-mudahan mendapat manfaat kepada kita. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala untuk menjaga diri kita daripada terlibat perkara-perkara kita mengambil harta ataupun hak orang lain. Kita teruskan perbincangan kita dengan kitab 40 hadis amalan yang sedikit namun pahala berganda. Kita teruskan pada perbincangan yang lepas. Hari ini diteruskan dengan pada halaman yang ke-57. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam halaman-halaman yang sebelum itu disertakan kisah-kisah orang-orang soleh sebelum ini yang mudah-mudahan menjadi panduan kepada kita bagaimana kesungguhan mereka untuk mendirikan ibadah lebih-lebih lagi pada waktu malam ya. Baik. Salah satunya yang saya terbaca di sini ya, pada halaman 56 yang nombor 12 itu, bagaimana ya Sufyan Ats-Tsauri pernah mengejutkan mereka itu untuk qiyamul lail, dan dia berkata ya, wahai orang muda, bangunlah untuk solat malam sementara kamu masih muda. Jikalau kamu tidak solat sekarang, bila lagi? Jadi orang-orang soleh sebelum kita, mereka sangat menghargai masa yang mereka ada ya untuk mendirikan ibadah ya. Seterusnya pada halaman 57, panduan beramal. Lumrah dilakukan di negara kita ketika mendirikan solat pada waktu malam ataupun qiyamul lail. Bagaimanakah pelaksanaan yang dilakukan di negara kita kebiasaannya? Maka dimulakan dengan tahajud 2 rakaat yang ringan. Ini panduan yang diberikan kepada kita. Kita mulakan dengan yang ringan dahulu. Umpamanya kalau kita nak buat sukan kan, kita ada warming up kan, kita panaskan badan dahulu supaya badan kita tak terkejut. Kita mulakan dengan yang sikit dahulu, yang mudah, yang ringan. Kemudian diteruskan dengan solat taubat 2 rakaat. Diteruskan dengan solat tasbih 4 rakaat dan dengan 2 salam ya. Yang ini yang setiap rakaat tu ada 75 tasbih. Jadi semua sekali berapa? 300 tasbih ya, untuk solat tasbih tersebut. Okey. Kemudian dengan solat hajat 2 rakaat dan ditutup dengan solat witir 3 atau 1 rakaat. Tertib sebegini begitu baik sekali. Namun begitu, qiyamul lail boleh sahaja dilakukan dengan sekadar 2 rakaat yang ringkas ya. Boleh pilihlah mengikut kemampuan kita. Baik, insya-Allah ya. Kemudian kita teruskan dengan halaman yang ke-58. Panduan diteruskan dengan membincangkan bagaimana cara untuk kita mendirikan solat tahajud. Sebaik-baik
iaitu solat yang paling afdal adalah solat tahajud yang dilakukan setelah tidur. Maksud kata kita tidur asar dulu baru kita bangun. Maksud kata kita tidur dahulu dan kita bangun, dan dikerjakan pada 1/3 malam yang terakhir. Malam ni durationnya kita bahagikan kepada 3, maka kita ambil 1/3 yang terakhir tu sebelum masuk waktu subuh. Walau bagaimanapun boleh sahaja untuk kita solat tahajud sebelum kita tidur bagi mereka yang menghadapi kesukaran untuk bangun pada tengah malam Baik. Setelah bangun daripada tidur, berwuduk dengan sempurna dan lakukan solat tahajud dengan 2 rakaat yang ringan. Usalli sunnatat tahajudi raka'ataini lillahi ta'ala. Rakaat yang pertama sama ada nak dibaca ayat kursi sekali ataupun 7 kali. Kemudian Al-Ikhlas sekali ataupun 11 kali. Yang ini panduan yang diberikanlah. Tidak wajib, kalau nak baca mana-mana surah pun tidak ada masalah Kemudian selepas salam dibaca salawat Ini antara panduan yang diberikan untuk kita menghidupkan malam itu, antaranya dengan salawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian doa ini boleh kita baca pada doa tersebut. Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ard wa lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ard wa lakal hamdu anta rabbus samawati wal ard wa man fihin antal haq wa wa'dukal haq wa qawlukal haq wa liqa'uka haq wala jannatu haq wan naru haq was sa'atu haq. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ilayka anabtu wa bika khasamtu wa ilayka hakamtu faghfir li ma qaddamtu wa akhartu wa asrartu wa a'lantu anta ilahi la ilaha illa anta. Baik, mari kita lihat apakah intipati maksud doa ini Baik, yang pertama kita mulakan dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, bagimu segala puji, engkaulah apa terjemahannya di sini yang menerangi langit dan bumi. Walakal hamdu anta qayyumus samawati wal ard. Engkaulah yang mendirikan langit dan bumi. Walakal hamdu anta rabbus samawati wal ard. Engkaulah segala puji bagimu Tuhan langit dan bumi dan apa yang ada padanya. Antal haq, sesungguhnya engkau benar, janjimu benar. Wa wa'dukal haq, janjimu benar. Wa wa'dukal haq. Jadi masa baca doa ini kita boleh flash balik dalam ingatan kita apa yang telah kita pelajari janji-janji Allah Taala kepada hamba-hambanya contohnya apa dia, innallaha ma'as sabirin innama yuwaffas sabirin bighairi hisab. Umpamanya kita teringat janji-janji Allah, bagaimana Allah Taala sentiasa memberikan pertolongan kepada orang-orang yang sabar, dan orang-orang yang sabar ini pahala mereka tidak ada batasan sangat besar pahala mereka. Kemudian wa qaulukal haq, kata-katamu firmanmu adalah yang benar. Jadi itu merujuk kepada apa? Daripada ayat Quran firman Allah Taala dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa liqa'uka haq, pertemuan denganmu adalah benar. Ini apa yang kita nak kuatkan dalam diri kita. Pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala akan bermula perjalanannya kalau kita nak berpisah dengan dunia ini semasa kita meninggal dunia nanti. Kemudian kita akan teruskan dengan perjalanan fasa-fasa tersebut sehingga akhirnya mudah-mudahan kita semua diizinkan untuk masuk ke dalam syurga dan terus kekal berada di dalamnya. Wa liqa'uka haq. Okey, baik. Seterusnya wal jannatu haq jannah, syurga itu benar. Kita ingat balik bagaimana nikmat-nikmat yang ada dalam syurga apakah ciri-ciri ahli syurga, kita ingat balik. Kemudian wan naru haq azab neraka itu benar. Maka tadi hadis kita baca tadi bagaimana mereka yang merampas hak orang lain, maka azab neraka itu telah diberikan peringatan bagi mereka yang melakukan kezaliman. Maka kita berusaha untuk mengelakkan daripada terjerumus ke dalam api neraka. Bahkan doa yang kita baca selepas solat apa dia? Allahumma ajirni minan nar, ya Allah selamatkanlah aku daripada api neraka Kemudian was-sa'atu haq, dan hari kebangkitan, hari kiamat itu adalah benar. Allahumma laka aslamtu, kepadamu ya Allah aku menyerah diri. Wa bika amantu, kepadamu aku beriman, yakin kepada Allah Taala. Wa alaika tawakkaltu, kita bertawakal kepada Allah. Wa ilaika anabtu, dan kita kembali kepada Allah.
menyesal, bertaubat, seumpamanya kita kembali kepada Allah. Wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu faghfirli ma qaddamtu. Di sini lihat di hujung itu ya, doa apa yang dibaca, faghfirli, ya Allah ampunkanlah aku, ma qaddamtu, apa yang telah aku lakukan sebelum ini, apa yang aku lewatkan, apa yang aku sembunyikan, dan apa yang aku nyatakan kepada orang lain. Ya, anta ilahi, engkau Tuhanku, dan la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selainmu. Ini adalah doa yang boleh kita baca ya, dengan kita menghayati apa yang kita lafazkan ya. Baik. Seterusnya pada halaman 61, solat sunat taubat. Solat sunat taubat bererti solat memohon keampunan dan taubat nasuha daripada Allah Ta'ala. Jadi ini antara bentuk kita menzahirkan kita sungguh-sungguh nak bertaubat kepada Allah Ta'ala. Benar ya, taubat itu boleh kita lafazkan dengan istighfar dan seumpamanya. Maka di sini kita lihat solat ini adalah pelaksanaan untuk menzahirkan komitmen kita untuk bertaubat kepada Allah Ta'ala. Baik, taubat kita ni kepada Allah Ta'ala hendaklah berdasarkan 3 perkara ini. Yang pertama, benda yang dah lepas, kita menyesal apa yang kita lakukan, perbuatan tersebut ya, yang telah berlalu kita sesal. Kemudian yang sekarang ni macam mana kita berhenti daripada terus buat dosa tersebut, kita sucikan diri kita dan kita mohon agar Allah mengampunkan dosa kita ya. Baik. Okey, jadi kalau yang berkaitan dengan kefarduan yang Allah telah tetapkan kepada kita, maka kita berusaha untuk menyelesaikannya. Umpamanya solat yang telah kita tinggalkan, puasa, zakat dan seumpamanya, maka kita berusaha untuk menyelesaikan hutang tersebut ya, berdasarkan kemampuan yang kita usahakan. Okey. Kemudian yang kedua, masih lagi dalam perkara yang kedua ini, jika melibatkan hak-hak manusia yang lain, maka kita kena tunaikan ya. Tak boleh kita sekadar bertaubat namun hak-hak manusia itu kita masih lagi tidak selesaikan ya. Hutang tidak dibayar ya, dosa fitnah kita tidak selesaikan. Baik. Dan yang ketiga ialah yang future, yang di masa hadapan. Pada masa hadapan, bagaimana azam kita adalah untuk tidak melakukannya lagi. Itu azam kita lah. Walaupun kita tak dapat jamin ya, kita terpelihara daripada melakukan, namun kita berazam untuk tidak melakukannya lagi pada masa hadapan ya. Kita usaha untuk menjauhinya. Baik. Sebelum mendirikan solat sunat taubat pada halaman 62, eloklah beristighfar terlebih dahulu ya. Ini panduan yang diberikan kepada kita. Dimulakan dengan istighfar 70 kali. Astaghfirullahalazim. Ini boleh dirujuk kepada hadis Nabi SAW yang mana Nabi menyatakan baginda beristighfar kepada Allah 70 kali sehari. Kemudian diteruskan dengan solat sunat taubat, lafaz dia usalli sunat taubati rak'ataini lillahi ta'ala ya. Kemudian surah yang dibaca selepas Al-Fatihah, ada 3 pilihan pasangan surah ya, iaitu di sini rakaat pertama Al-Kafirun dan Al-Ikhlas, ataupun ayat kursi 11 kali diikuti dengan ayat surah Al-Ikhlas 11 kali ya, rakaat kedua. Kemudian pilihan yang ketiga iaitu sama ada kita nak baca surah Ali Imran ayat 135 sampai 138 dan surah An-Nisa 111 sampai 113. Jadi boleh dipilihlah. Tapi paling sikit tu, yang paling senang adalah kita baca surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas. Itu yang paling ringan, paling ringkas. Baik. Lebihkan bacaan tasbih pada rukuk dan ketika sujud. Boleh dipanjangkan. Yang ini tidak ada masalah lah, sebab kita solat sendiri kan, solat sunat. Bukannya solat fardu berjamaah. Kalau solat fardu berjamaah, tak bolehlah kita panjangkan tasbih sehingga mengganggu tertibnya solat jamaah tersebut. Dan pada sujud yang terakhir, ini doa yang boleh kita baca, iaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Doa yang kita memohon ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas salam boleh diteruskan dengan istighfar 10 kali.
Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Taubatan 'abdin zalim la yamliku li nafsin darran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyura. Okey, diteruskan dengan Sayyidul Istighfar 3 kali. Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar ni pun boleh dibaca sebelum kita tidur. Ini antara amalan yang boleh kita baca. Allahumma anta rabbi, sampai habis. Okey. Cuba kita lihat dalam doa Sayyidul Istighfar ini. Kita lihat kita cuba tengok maksud doa ini. Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkau lah Tuhanku. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selainmu. Khalaqtani, engkau menciptakan aku. Wa ana abduka, dan aku adalah hamba-Mu. Wa ana ala ahdika, dan aku berada pada janjiku padamu. Wa wa'dika mastata'tu, berdasarkan apa yang aku mampu. A'udzubika min syarri ma sana'tu, aku berlindung denganmu daripada kejahatan yang aku lakukan. Abu'u laka bi ni'matika, punca nikmat itu daripadamu ya Allah. Wa abu bi dzambi faghfirli, dan aku memohon ampunanmu, sesungguhnya tidak ada yang mengampunkan dosaku melainkan engkau. Jadi lihat di situ bagaimana dalam istighfar itu pun kita telah menyatakan, kita mengakui bahawa kita adalah hamba Allah Ta'ala, dan kita berusaha sedaya upaya berdasarkan kemampuan kita untuk mentaati Allah. Maka kalau ada yang kita masih terbabas, maka kita kembali kepada Allah Ta'ala untuk mengampunkan dosa kita. Baik, seterusnya doa yang nombor 7 tu pada halaman 65, doa yang boleh kita baca juga ya. Okay, ini semuanya Masya Allah panduan-panduan yang disusun supaya tertiblah ibadah malam kita tu ada pengisiannya. Sekali lagi kalau kita nak ringkas sangat, takut rasa macam tak meriah kan. Maka subhanallah, para pendakwa, ustaz-ustaz kita telah memberikan panduan kepada kita untuk mengisi ibadah malam kita. Boleh saja solat tahajud, solat taubat itu kita laksanakan dengan yang paling ringkas ya. Okey, baik. InsyaAllah kita lihat pada halaman yang ke-68, solat sunat tasbih. Bila kali terakhir kita solat sunat tasbih? Ini solat yang panjang ni, solat yang melibatkan keseluruhannya 300 kali tasbih yang kita baca dalam solat sunat tasbih. Okay. Ada sebahagian masjid yang aktif kan, mereka adakan ibadah qiyamul lail kan, mungkin secara bulanan, mingguan ya. Maka ada sekalilah solat sunat tasbih yang dilakukan. Bagi kita orang awam ni, tahap awal-awal ni mungkin kita tak ada kekuatan untuk dirikan sendiri. Maka bolehlah kalau nak cari semangat tu kan, kita hadir program qiyamul lail yang dilakukan. Bila ada orang lain tu, kita semangat sikit lah ya. Ada semangat, ada orang kata apa, peer motivation lah. Kita lihat orang yang sama, maka kita pun ada semangat. Okey. Baik, lafaz ni ada apa dia? Usalli sunatat tasbih raka'atain lillahi ta'ala. Maka kita lakukan dua salam pada waktu malam, dan kalau waktu siang pun ada juga ya. Okey. Jika dikerjakan pada waktu malam, dia didirikan dengan 2 salam. Kalau waktu siang dengan 1 salam sahaja. Baik. Surah-surah yang boleh dibaca selepas Al-Fatihah untuk rakaat pertama At-Takatsur. Okay. Apa intipati dalam surah At-Takatsur berkenaan dengan orang-orang yang angan-angan dunia dia mengumpul harta kan, membanyakkan hartanya. Hatta zurtumul maqabir, sehinggalah dia masuk ke dalam kubur ya. At-Takatsur kan, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Jadi waktu malam semayang ni kita teringatlah kan, jangan banyak sangat angan-angan nak kumpul harta sampai ke liang kubur. Kemudian yang kedua apa dia? Rakaat kedua boleh baca surah Al-Asr. Surah Al-Asr, sarjana Islam menyatakan begitu hebatnya intipati makna yang terkandung dalam surah Al-Asr ini, jikalau tidak ada surah lain yang diturunkan melainkan surah Al-Asr sahaja, maka mencukupi dah. Nak menggambarkan betapa besarnya falsafah intipati kandungan
pengajaran dalam surah Al-Asr. Apa dia surah Al-Asr? Wal Asr, demi masa sesungguhnya manusia itu sentiasa berada dalam kerugian. Innal insana lafi khusr. Dari sudut bahasa Arab, di sini ada dua penegasan. Yang pertama ialah inna. Inna tu untuk menghilangkan keraguan. Innal insana lafi. La itu la yang la penegasan juga ya. Dalam bahasa Arab, la ada dua jenis. Kalau la yang dua harakat tu yang ada alif tu, la dua harakat, la, yang itu bermaksud dia menafikan atau melarang. Namun kalau la yang satu harakat sahaja yang tidak ada alif mad, maka itu membawa maksud penegasan. Jadi di situ kita lihat dalam surah Al-Asr pada ayat tersebut dua kali dia punya instrumen alat untuk menguatkan kenyataan tersebut. Innal insana lafi khusr, berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus solihat, melainkan mereka yang beriman dan melakukan amal soleh. Lihat di situ ya, iman kena dibuktikan dengan perbuatan, kena dizahirkan dengan tindak tanduk kita. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Mereka yang berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan sabar. Okey. Yang ketiga, surah Al-Kafirun. Kita sedia maklum surah Al-Kafirun ini 1/4 Al-Quran fadilat dia, yang mana yang menceritakan tentang aspek akidah. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'bud, sehingga akhir ayat, yang mana yang membicarakan tentang akidah kita. Sesekali kita tidak akan menyembah apa yang disembah oleh orang musyrik. Okey. Dan yang keempat surah Al-Ikhlas berkenaan dengan qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sekali lagi berkenaan dengan keesaan Allah Taala. Tasbih yang kita baca setiap fasa tersebut apa dia? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Setiap rakaat ada 75 kali tasbih ni. Jadi untuk 4 rakaat maka ada berapa? Ada 300 kali tasbih. Okey, cara pertama yang biasa dilakukan rakaat pertama selepas doa iftitah, baca Fatihah, baca surah, maka selepas itu kita tasbih 15 kali sebelum kita rukuk kita tasbih 15 kali. Kemudian selepas tu kita rukuk, dah habis bacaan rukuk diteruskan dengan tasbih 10 kali. Kemudian naik i'tidal, baca bacaan i'tidal, kemudian diteruskan dengan tasbih 10 kali. Kemudian sujud, lepas baca sujud, bacaan sujud itu diteruskan dengan tasbih 10 kali. Duduk antara dua sujud, okey, sekali lagi baca tasbih 10 kali. Sujud kedua 10 kali. Kemudian duduk istirahat. Duduk istirahat ni ialah duduk sebentar sebelum kita naik ke rakaat seterusnya. Yang ni pun dibaca 10 kali. Jadi semua sekali ada berapa? Ada 75 kali. Maka dilakukan semua ini sampai cukup 300 kali tasbih. Okey, itu cara yang pertama yang biasa dilakukan. Ini cara yang kedua. Cara yang kedua ialah selepas baca iftitah, baca tasbih 10 kali, kemudian baca Fatihah, surah, kemudian 15 kali. Kalau tadi yang cara pertama kita baca lepas surah tu kan 15 kali, yang ni dia mulakan dengan 10 dahulu, kemudian diteruskan dengan tasbih 15 kali selepas surah. Kemudian rukuk 10, i'tidal 10, sujud 10, duduk antara sujud 10, sujud kedua 10. Jadi kalau yang pertama tu kita, yang 10 tu kita baca dekat duduk istirahat, tapi yang cara yang kedua ni 10 tu kita bawa ke sebelum baca Fatihah Jadi boleh pilihlah nak guna cara yang mana. Kemudian doa solat sunat tasbih, Allahumma inni as'aluka taufiqa ahli al-huda wa a'mala ahli at-taubah wa azma ahli as-sabr wa jidda ahli al-khasyah, sehingga akhirnya. Jadi sekali lagi
Berkenaan dengan doa-doa ini ya, daripada kita baca kosong, maksud kata kita tak faham makna, maka kita cubalah untuk fahamkan apakah intipati doa tersebut. Okay. Jadi insya-Allah lah kita pasang niat lah nak praktikkan solat sunat tasbih ni. Esok cuti kan, kotlah malam ni nak cuba kan, insya-Allah boleh kita cuba kan. Sunat-sunat tasbih esok cuti kan. Kan sebahagian syarikat kena kerja esok, tapi boleh dapat gantilah kan in lieu kan. Tapi mana-mana yang cuti esok, kotlah ada niat, bolehlah cuba malam ni solat sunat tasbih ni. Kalau rasa sunyi nak solat seorang-seorang, ajaklah orang rumah ke, ajak anak-anak ke, cucu ke untuk join sekali kan, meriah sikit. Okey. Okey, itu solat sunat tasbih. Itulah noh, kita pun itulah. Bila last kali kita solat tasbih kan? Itulah, kalau lama sangat kita dah boleh mula baliklah solat tasbih kan. Okey. Okey, solat sunat hajat. Muka surat 73. Di sini dia pendetailan perincian bagaimana kita nak melaksanakan solat sunat hajat. Mungkin saya tak akan pergi dengan terperinci lah. Saya akan sentuh perkara-perkara yang orang kata apa, secara overview-nya. Jadi antara surah yang boleh kita baca, yang pertama ialah surah Al-Baqarah ayat kursi ya. Surah Al-Baqarah ayat kursi. Yang kedua, pada rakaat kedua, surah Al-Ikhlas. Ya, itu dalam solat sunat hajat. Rakaat pertama boleh dibaca dengan ayat kursi. Yang kedua ialah surah Al-Ikhlas. Okay, selepas salam kita istighfar ya. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, boleh dibaca 100 kali. Ini tengoklah, tengok audience lah kan. Kalau buat solat hajat dekat office kan, 100 kali tu mungkin jemaah mungkin rasa resah kan. Boleh sesuaikan dengan audience kan. Kalau memang kita nak buat majlis solat hajat yang tak mengambil waktu kerja, dekat waktu cuti ke, selepas maghrib ke, tidak ada masalah untuk kita lanjutkan ya. Baik. Kemudian dibaca dengan doa. Okey. Ini doa yang boleh kita baca ya. Baik. Dan cuba lihat pada yang muka surat 77 ni kan. Ini pada bahagian yang kita dah mula nak masuk kepada hajat kita yang khusus. Okey, yang ni kita boleh berikan perhatian ya. Bila kita dah masuk kepada hajat kita tu, ini dia punya panduan ya. Kata qasirah ataupun teks yang kita boleh gunakan ya. Allahumma inni as'aluka. Ini untuk doa yang kita panjatkan secara bersendirian. Kan kita belajar bahasa Arab. Kalau seorang fi'il mudhari' itu inni as'aluka. Jika imam nak baca, maka dia akan baca inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika ya. Pada bahagian ini kita orang kata apa? Kita bertawassul ya dengan nabi kita. Okey. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyika sayyidina Muhammad nabiyyir rahmah. Ya. Kita bertawassul dengan nabi kita. Untuk menguatkan kita punya kesungguhan kita nak memohon kepada Allah Taala. Dan kita maklumkan nabi kita kan sebagai pemimpin kita, rasul kita yang memberikan syafaat kepada kita ya. Inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadhihi. Kemudian ada dot tu kan. Maka di situ kita masukkan hajat kita. Kalau tak boleh bahasa Arab macam mana? Sebutlah bahasa Melayu kan. Di luar solat. Di luar solat boleh baca dalam bahasa Melayu ke, bahasa Mandarin ke, bahasa Perancis ke, boleh baca. Allahumma inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadhihi. Kemudian nyatakan apa hajat kita. Fatuqdali. Fatuqdali ni maksud dia maka engkau tunaikanlah kepadaku. Allahumma syafi'hu fi. Okey, kita mohon kepada Allah agar ditunaikan hajat tersebut. Okey, lihat di situ catatannya, panduan dia. Doa ini boleh kita baca dalam sujud terakhir sebelum salam. Ini terutamanya lah kalau kita bersendirian ya. Boleh kita panjangkan dalam sujud terakhir. Kerana
antara waktu yang mustajab untuk berdoa adalah semasa kita sujud, ya. Sangat hampir jiwa kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Namun ya, jika solat itu dilaksanakan ya secara berjamaah, kena lihat kesesuaian. Kan? Kena lihat kesesuaian. Sebelum dirikan solat tersebut, nyatakan kepada jemaah, jemaah semua, sujud terakhir ni kita akan baca doa. Takut nanti mereka terpinga-pinga kan, kenapa sujud lama sangat, dia tak tahu nak buat apa kan. Kita kena maklumkan kepada jemaah. Okay. Boleh membaca doa sendiri ketika sujud yang terakhir sebelum bagi salam dengan syarat dalam bahasa Arab. Jika membaca dalam bahasa Melayu boleh membatalkan solat. Kalau baca dalam hati maka solatnya sah. Baik. Itu dia solat hajat. Apa hajat kita ada? Banyak hajat kan. Yang lazim ni kalau kat Malaysia apa dia? Nak pergi haji kan, pergi umrah kan. Apa lagi? Hajat menang pilihan raya ada lah. Kan. Banyaklah kan solat hajat kan. Mungkin kalau di pejabat tu kita hajat supaya berjaya lah operasi kita buat kan. Banyak kan. Baik, itu dia solat hajat. Kembali kepada firman Allah Ta'ala ya, atau kama qala ya, ud'uni astajib lakum ya. Allah Ta'ala menyatakan dalam firman-Nya, berdoalah kepadaku dan aku akan kabulkan, akan terima. Maka kita berpegang kepada firman panduan tersebut. Kita mohon kepada Allah Ta'ala dan insya-Allah kita serahkan kepada Allah. Usahakan usahalah. Doa pun doa juga. Tak boleh doa kosong. Dan tak boleh usaha saja. Terlalu sekular kan. Kita detach daripada agama, detach dengan divine connection. Itu pun tak boleh. Kena seimbang. Kena ada di pertengahan. Ya, tak boleh terlalu sekular, detach. Nampak diri kita saja. Saya dah usaha dah ni, dah proven dah ni. 20 years experience, takkan nak feel kot. Mungkinlah kita terlalu berpegang kepada kemampuan diri sendiri. Dan satu lagi pula, terlalu ekstrim, tak mampu berusaha. Semua kerja-kerja teknikal tak buat, terus nak doa saja. Itu pun tak kena juga. Kena seimbang. Baik. InsyaAllah, kalau nak lanjutkan ni, saya boleh lagi kot sikit lagi. Baik. Solat sunat witir. Solat sunat witir. Biasa witir ni kita teringat bulan Ramadan lah kan. 8 tarawih, 3 witir. InsyaAllah lah. Roh solat witir ni kita usahakan walaupun selepas bulan Ramadan ya. Kerana Nabi juga mengingatkan amalan yang boleh kita lakukan, antaranya solat witir waktu malam. Malam witir. Kalau siang pagi apa? Duha kan. Witir dengan duha ni yang mana lebih famous? Mana lebih popular? Orang kita nampak duha lagi popular kan, sebab dia dikaitkan dengan rezeki kan, murah rezeki. Mungkin dia rasa susah nak cari duit, dia baru teringat dekat Tuhan kan. Jadi solat duha ni popular dekat dia. Solat witir ni kurang sikit lah, sebab pendakwah tak kurang menyatakan fadilat witir ni macam mana. Banyak disebut solat duha ni murah rezeki. Jadi masyarakat pun teringat duha sajalah. Kan. Baik. Solat witir pun insya-Allah kita usahakan juga. Solat witir adalah solat yang sangat dituntut, iaitu sunat muakkad. Okay. Apa maksud sunat muakkad? Muakkad yang dikuatkan ya, yang sangat digalakkan ya. Yang paling atas wajib, kemudian sunat, kemudian harus, makruh, dengan yang bawah sekali haram. Jadi sunat muakkad ni antara sunat ke yang wajib, dia di pertengahan ya. Sebanyak-banyaknya adalah 11 rakaat, 6 salam. Maksud kata 2 rakaat 5 kali, dan last kali tu 1 salam kan, 1 rakaat. Jadi 11 rakaat 6 salam. Okey, itu yang sebaik-baiknya. Sebanyak-banyaknya, paling banyak 11 rakaat. Yang biasa kita buat sebagaimana bulan Ramadan, 3 rakaat ya, 2 salam. Dan yang paling sikit 1 rakaat. Okey. Lafaz niat dia sali sunnatul witri rakaatain. Rakaatain. Okey. Lihat di situ rakaatain, 2 rakaat. Kemudian kalau 1 rakaat rakaatan ya, rakaatan. Yang ni kita jarang sebut lah, sebab solat fardu tak ada 1 rakaat kan. Sali sunnatul witri rakaatan lillahi taala, 1 rakaat. Jadi tambahan ilmu bahasa Arab, rakaatain ini bermaksud 2 rakaat. Kalau rakaatan 1 rakaat. Ya, kerana dalam bahasa Arab kita akan membezakan bilangan tersebut 1, 2 dengan jamak plural kan. Dan kalau 3 rakaat, kalau kita nak buat witir 3 rakaat 1 salam, sali sunnatul witri 3 rakaatin ya. 3 rakaat sebagaimana dalam salat fardu maghrib kan. Baik. Nak baca apa dalam surah dalam solat witir itu? Rakaat pertama boleh baca Al-A'la ataupun Al-Kafirun. Kemudian diteruskan dengan Al-Kafirun ataupun Al-Ikhlas. Dan rakaat ketiga itu boleh
kita buat macam dalam bulan Ramadan kan, kita baca Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Okay. Selepas salam, ini orang kata apa, kalau nak dapat markah lebih lagi lah ya. Jadi excellent lagi, boleh diteruskan dengan istighfar. Kalau nak cukup syarat pun tak apalah, baca sekali dua kan. Tapi kalau nak lebih pahala, teruskan lagi. Kemudian baca dengan tasbih ni ya, Subhanal-Malikil Quddus, Subuhul Quddus, Rabbuna wa Rabbul Malaikati wa Ruh. Terus datang semangat Ramadan kan. Ini zikir-zikir yang biasa kita baca bulan Ramadan kan. Tahun depan bulan Ramadan bulan 3 kan, betul tak? Dia dah makin anjak ke depan kan. Jadi kita dah semangat dah ni ya, nak Ramadan ni. Kita pasang enjin awal ya. Kita doa mudah-mudahan dapat Ramadan kali ni. Okey, Subhanal Quddus Rabbuna wa Rabbul Malaikati wa Ruh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Okey, doa untuk solat witir ya. Ini yang disusun untuk kita Baik ya. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjudu wa ilaika nas'a wa nahfidu ila akhir ayat, ila akhir doa. Baik. Okey, saya rasa mungkin masa kita pun kurang mengizinkan. Seronok doa ini kalau kita nak syarahkan ya. Mungkin kita boleh syarahkan pada pertemuan akan datang InsyaAllah boleh ingatkan saya nanti. Pada pertemuan akan datang kita mulakan dengan mensyarahkan doa ini. Kita cuba lihat satu persatu, apakah maksud yang kita lafazkan dalam doa ini ya. Ya, insya-Allah. Itu sahaja untuk pertemuan pada kali ini. Malam ini nampaknya perbincangan kita lebih detail lah, perincian ya, pelaksanaan teknikal dia kan, taktikal yang macam mana nak mendirikan solat sunat-sunat tersebut. Jadi pasang niat lah, nak mula malam ni ke ataupun malam hujung minggu yang lain untuk mendirikan solat sunat tasbih 300 rakaat. Saya teringat lagi dulu zaman tasbih. Ya? 300 tasbih. Bukan 300 rakaat silap. Dulu masa zaman sekolah menengah kan, asrama kan, ada buat qiyamul kan. Jadi masa tu zaman budak-budak kan, solat tasbih ni macam tak ramai orang suka lah kan, tergambar 300 kan. Kalau kita dah besar kan, dah matang ni, kena rajin sikit lah jangan duk malas lagi lah, kecil tu tak apa lah. Okay, insyaAllah, hadza wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi